Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Selamat pagi, sesi bangun. So, kita berjumpa lagi untuk sesi pada pagi ini. Bersiaran sekali lagi, kali ini di office Rich Q Section 13 Shah Alam, Headquarter untuk Richards International Senang Berhad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat pagi. Adakah anda semua sedang semangat untuk tengok live? Atau mungkin anda ni sekarang tengah hari ni hari Jumaat, so mungkin ada antara anda yang sedang bercuti. So saya nak anda bantu saya. Anda di page Nasrul, anda di support group EAP, dan anda di close group Nak Urus Business. Waalaikumsalam Tuan Kuk Syafi. Bangun. Yes, bangun. Cakap sebelah bangun. Kejutkan orang-orang lain yang belum bangun. Kejutkan sekarang. Dan bagi anda yang sedang menonton, saya nak anda bantu saya. Adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Dan adakah anda sangat-sangat semangat pagi ni? So tulis itu jelas dan semangat. Macam Tuan Kuk Syafi di page Nasrul Hadi, sangat semangat untuk tonton live pada pagi ni. So apa yang saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan, anda di page Nasrul Hadi, kita akan lagi dekat grup Nak Urus Business. Pergi pindah www.nakurusbusiness/group. Nampak? Okay. Anda di page Nasrul Hadi, sila pindah sekarang. Sila, suara jelas dan sedap. Terima kasih. Muka jelas. Terima kasih Tuan Kuk Syafi. Tuan Kuk Syafi, apakah makanan boleh basah? Cuba cerita sikit. Saya tiba-tiba macam lapar pula pagi ni. Waalaikumsalam Haji Ahmad Syarina. Terima kasih. Line dekat ni tak berapa cantik ni. Kejap. Okey, kejap. Okey, anda di EFP, anda di Nak Urus Business, anda di page Nasrul. Energi makin kuat. Terima kasih Puan Auna Hayat. Terima kasih. Okey, join group ni dulu. Anda di page tengok alam macam mana. Sebenarnya macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya pagi ni saya nak share pasal costing. So sebab saya akan ada kelas costing esok. Saya akan ada kelas cost analysis mastery. Siapa akan hadir esok ni? Saya tahu Puan Auna Hayat insya-Allah akan hadir esok. Siapa akan hadir esok ni kelas cost esok? Bagus Puan Nur Zamzam. Terima kasih sebab menonton pagi ni. Broadcast problem, repeat please. Yes, sorry. EFP, basically saya just nak share yang pagi ni saya nak cerita sebagai bagi teaser sikit persediaan, especially bagi mereka yang akan hadir kelas costing esok, cost analysis mastery. Saya akan touch tentang basic tentang costing pagi ni. So saya bagi teaser lah. Mungkin ada yang rasa tergerak hati nak datang esok, mungkin dia boleh datang esok. Okay, first of all, hari ni hari Jumaat. Alhamdulillah, kita so banyak cabaran. Alhamdulillah juga malam tadi just nak share. Boleh saya share malam tadi apa berlaku? So malam tadi Alhamdulillah kita ada majlis maulid tertutup. Maulid tertutup dengan tim Richards. So malam tadi so Alhamdulillah malam tadi kita ada majlis maulid tertutup yang mana founder kami Osman dapat sertai sesi tersebut. So semalam beliau dapat sertai malam tadi. So syukur dan saya dapat belajar sesuatu lah. Satu tentang costing pada pagi ni. So anda di page Nasrul Hadi, sila berpindah page, pindah ke sini, page Nak Urus Business. Dan saya nak anda sebab saya share apa yang saya nak share, saya nak cerita pasal costing pagi ni. Sebab esok saya akan ada kelas cost analysis mastery. Lusa saya akan ada kelas smart cash flow management. Hari esok dan juga lusa, insya-Allah esok dan lusa. Yes. Yes. So anda di page Nasrul Hadi, sila pergi ke grup Nak Urus Business sekarang. Join group ni www.nakurusbusiness.com/group.
Okey, sila join sekarang. Okey. Okey, saya akan tunggu mereka yang breakup line. Kenapa breakup line pula? Kejap. Okey. Okey ke tak ni line ke cik yang tak jelas? Cuba tim tengok di EFP saya punya line okey atau tidak. Okey. Puan-puan, saya just nak share malam dan Dr. Azian sendiri hadir. Saya ada satu benda yang beliau ada ceritakan sesuatu yang saya rasa saya kena repeat juga benda ni sebab bulan ni dan kita tak boleh lari daripada hakikat itu, iaitu kesan daripada COVID-19 novel coronavirus memang ada efek kepada bisnes, especially di seluruh dunia lah sebenarnya. Kalau di Malaysia pun sebenarnya ada efek dia mungkin nampak macam kita tak tahu sampai bila efek dia. Mungkin dalam bulan Februari, bulan Mac ni dia akan lebih mencabar. Hopefully by April dia akan surut sikit. That's why saya nak share something pasal costing pagi ni. Sebab saya rasa costing ni saya kena selalu grip. Ramai orang dia tak grip pasal costing. That's why cost akan meningkat disebabkan situasi melibatkan coronavirus di banyak kena refund tuan. Okey, minta maaf. Cik Nur Fitri buat bisnes apa? Cik ke puan? Puan ke cik? Puan saya sini. Puan Nur Fitri buat bisnes apa? Kena refund apa tu? Saya nak tahu. Buat kena jap tengok DM dia ni. Cik ke puan ni? Saya tak pasti. So kena tulis situ. Puan buat bisnes apa? Bisnes apa yang menyebabkan kena refund ni? So bila kena refund tu dia dah jadi bukan sekadar kos lagi, dia dah jadi macam hutang pula. Dia dah jadi satu beban sebab puan okey, puan buat bisnes apa? Kena refund, sampai kena refund untuk disebabkan kesan clothing. Okey, clothing kena refund sebab barang tak dapat ke apa? Clothing and shawl. Okey, maksudnya barang tak sampai lah tu kemungkinan. Okey. That's why bila kita cerita pasal clothing ni tuan-tuan dan puan-puan, clothing pula, cerita pasal costing clothing pula. Korang ni ada lagi ke tak ni? Macam tak ada je semua macam. Tolong share love dengan like laju-laju sikit. Saya rasa sesi bangun ni makin lama makin tak berapa bangun, especially yang dekat EFP ni. Saya rasa ambil pre-order dan barang tak dapat keluar. Yes, seperti yang dijangka lah Cik Nur Fitri. Kesan dia tolong ni macam tak best lah pula. Saya rasa makin lama sesi bangun ni kita stop je lah pagi ni. So saya boleh buat kerja, saya boleh buat benda lain lah pada saya. Tuan Nur Isam okey, saya tahu. Hajar Masyarina selalu tengok. Okey, tolong belanja love sikit, belanja love. Tak payah like, belanja love je. Dah bangun pukul 5 suku tadi. Bangun. Stella dia dekat Sabah saya rasa. Suku sebab subuh awal. Okey. Dia macam ni pasal costing ni. Saya cakap costing ni benda yang dia menakutkan tau. Costing ni benda yang kalau you gagal grip tentang costing, kadang-kadang orang akan terbelanja lebih dan dia tersalah letak harga. Dua benda ni memang tak boleh lari tentang costing. So hari ni saya nak ajar tentang topik dia adalah mengapa perlu buat cost accounting. Bahasa tahap adalah cost accounting. Itu cost accounting, COST accounting, AJ accounting. Okey, Puan Nur Fitri, semoga berjaya. Dia dekat grup dekat grup EFP Puan Nur Fitri dia cakap dia tengah cari supplier di Malaysia. Semoga berjaya untuk dapatkan supplier di Malaysia. Kedai buka 6 suku pagi. Wow, kedai apa Miss Estrella Sandra? Dah panggil Sandra ni, saya dah tak tahu, nama panjang sangat. Selalu tengok live senang. Kalau tidak saya just sebut nama ni je. Cost accounting. Okey, bila saya sebut pasal cost accounting, tuan-tuan adalah nama pun cost, nama pun accounting. So dia kena kira lah costing tu. Dan kenapa kita kena kira costing ni? Dia ada 5 sebab. Hari ni pemurah betul nak bagi 5 sebab ni. Boleh? Ready? Okey, sebab nombor 1, tulis situ 1. Tulis 1. Tulis situ 1. Okey. Apa kritikalnya kita buat cost accounting ni? Nombor 1 adalah kalau kita tak buat costing, kita tak tahu berapa kos untuk
setiap produk yang kita keluarkan dan setiap servis yang kita tawarkan. Isu kebanyakan business owner adalah mereka tak tahu pun costing produk. Dan setiap produk senang sikit lah. Orang tahu dia senang sikit nak kira costing tu, sebab barang tu fizikal, senang nak kira. Sebab daripada benda fizikal jadi fizikal. Isu kebanyakan orang juga adalah ramai orang tak boleh nak kira, nak buat cost accounting untuk servis. Cost accounting untuk servis ni salah satu benda yang sangat kritikal lah. Saya rasa dia buat servis, betul, servis tentang teknologi. So dia ada costing dia. Of course dia ada costing untuk barang, material, tapi ada juga untuk servis yang kepakaran dia, dia punya expertise. So ini benda yang kena ada juga. So that's why kena kira cost accounting. Kalau kita buat business, kita tak tahu costing kita, is something yang very bahaya lah. That's why kena buat cost accounting ni, kena kira. Kena kira contoh contoh. Mana saya punya contoh tak ada pen. Okey, contoh lah. Ni iPhone lah. Bayangkan ni iPhone. Bayangkan ni memang iPhone. iPhone ni tuan-tuan dan puan-puan, tu servis bina stesen telekomunikasi. Yes. Tuan Hisham dia buat pencawang nak dapatkan line, telefon line. Betul? Itu adalah, itu namanya servis, tapi dia ada mengena dengan nak pasang besi apa semua tu. Okey, saya cakap bukan bayangkan, ini adalah phone lah. So kalau Apple dia nak buat phone ni, dia akan tahu berapa cost phone ni, exactly berapa cost phone tu. Cost bukan harga cost. Sebab kita tak tahu, kita kena tahu cost nak keluar tu. Kejap, si restoran Yusof kat Sipak, panggil Sandra. Yes, Miss Sandra. Restoran Yusof, restoran Mama. Okey, Sipak PJ. Okey, dekat je dengan Shah Alam. Kira kos saya dah belajar tuan, alhamdulillah, baru dapat rasa gaji. Terima kasih Tuan Salmawati Syari. Pernah pergi kelas ke Cik Salmawati ni? Kira kos dah belajar, bagus. Belajar online je katanya. Dah boleh dapat dah something, insya-Allah. Okey. Nombor satu, kita nak kena tahu kos. Macam contoh banting belakang saya ni, sebelum vendor saya bagi buat, mesti dah kira dah berapa costing tu. Sebab kalau anda tak tahu costing, anda tak ada base. Okey, base dia. Base tu adalah nak tahu untuk langkah seterusnya. Yang paling penting sekali, langkah seterusnya yang paling penting adalah nombor 2. Kenapa kena buat cost accounting? Nombor 2, tulis itu 2. Tulis 2 laju-laju, tulis 2 panjang-panjang. 2 type 2 ataupun type 2 DUA. Itu boleh jadi doa juga. Tulis 2. Okey. Nombor 2 adalah barulah anda boleh tahu berapa harga anda nak set. Kalau contoh Apple, dia buat phone ni, dia tak tahu harga phone ni, dia nak set harga tapi dia tak buat costing. Rasa-rasanya dia boleh ke? Yes, bila dah cost, senang nak bagi sebut harga, quotation. So ramai orang dia tahu bagi quotation, dia main agak-agak je. Tapi sedangkan ramai orang buat bisnes, dia macam ni dia set harga, bukan set harga based on costing. Dia set harga based on berapa kompetitor dia charge, berapa jiran sebelah dia charge. Itu bahaya. Itu sangat bahaya. Ramai business owner tersilap buat macam tu. Mereka tertekan dengan orang lain punya pricing. Adakah you tak boleh tengok harga orang lain? Boleh. Tapi the first thing you kena kira costing dulu. Kira costing dulu. Melainkan kalau anda jual barang kawalan lah. Contoh anda punya bisnes jual tepung, jual gula, jual minyak masak, tu harga dia tak boleh lari. Tapi saya boleh lagi macam minyak masak Kalau korang you all perasan, ada je yang pengeluar minyak masak, walaupun dia dah ada harga ceiling atau macam mana, tapi dia still boleh adjust balik. Sama juga macam beras. Beras adalah barang kawalan, ada certain harga, dia tak boleh lebih. So kalau anda pergi dekat pasar raya kan, anda akan tengok harga beras tu lebih kurang je, betul? So sebab orang dah tahu dah. Macam mana pattern harga tu. Okey. Jangan tutup pintu tu, buka pintu. Pintu buka. Dia gema nanti. Okey. Itu nombor 2. Anda kena set harga, kena tahu harga. Sebab anda kena tahu daripada costing, baru anda tahu harga berapa. Penting
Of course dekat sini saya tak boleh ajar dengan detail. That's why saya akan ajar benda ni secara detail esok di kelas. Siapa yang akan datang esok saya akan ajar. Harga bawang sekarang sangat tinggi. Betul. Wife saya pun baru mention baru-baru ni. Dia kata bawang memang boleh membawang lah pasal harga bawang sekarang. Harga bawang memang sekarang. Wife saya cakap, mak ai harga bawang sekarang memang membawang tentang harga bawang ni sebenarnya. Tu Cik Salmawati. Yes, saya dulu macam tu. Servis orang RM30. Macam mana nak dapat gaji? Cik Salmawati buat bisnes apa? Servis ni? Servis orang RM30. Bisnes apa tu? Cerita pasal bawang ni pun satu hal juga. Orang sedang membawang pasal harga bawang. Yang sedang mencanak-canak bawang gila. Wang bawang. Bawa wang nak beli bawang. Sebab masalah dengan negara India. Yes, betul. Kita banyak ekspor bawang daripada negara India. Harga telur ayam naik. Harga telur ayam pula naik. Turun naik. Harga telur ayam sebab ayam Sorry. Tim minta saya tisu. Saya pula tiba-tiba budak-budak keluar daripada B-Hack. Saya pula bersin ni. Okey. Cerita balik. Nombor 3. Tulis situ nombor 3. 3. Kenapa kena buat cost accounting? Nombor 3. Kenapa kena buat cost accounting? Okey. Paling saya ada 5 tau. Tapi nombor 3 ni adalah crucial juga. Crucial part nombor 3 ni adalah nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. 3. Nombor 3 adalah tentang margin. Sebab ramai orang dia dah start tahu costing. So dekat tengah-tengah ni, daripada harga, costing, cost, harga dengan gap ni kita panggil margin. Margin ni yang menentukan bisnes anda boleh survive atau tidak. Margin ni dalam bahasa accounting, salah satu perkataannya kita panggil apa tahu? Gross profit. Tulis itu gross profit. Gross profit sama dengan margin. Isu kebanyakan orang adalah dia tak tahu pun margin dia berapa. Dia tak tahu pun gross profit margin. Yes, terima kasih Puan Nur Zamzam. Dia siap bagi advance lagi. Mentang-mentang dia accountant, dia main belasah je, dia langgar je terus. Bagus. Dia tulis itu Puan Nur Zamzam di grup nak urus bisnes, beliau tulis GPM. Gross profit margin. Okay, gross profit margin. Margin sama dengan gross profit. So berapa anda punya margin? Margin anda akan menentukan sama ada bisnes anda ni patut buat ke atau tidak patut buat. Ramai orang buat bisnes, margin dia terlalu rendah, menyebabkan dia tak boleh cover kos-kos lain. Ingat margin ni adalah profit untuk keluarkan barang saja, belum campur nak sewa, utility, gaji bos semua tak campur. Internet Tuan Nasrul tak stable ke? Okey tak internet saya? Sepatutnya okey. Tim saya cakap okey. Mungkin internet you all lah. Cuba tengok balik. Okey. So tak stabil pula. Margin ni penting. Yang mana esok saya akan touch gila banyak pasal margin. Benda yang saya gambar tak crystal clear macam biasa. Okey, minta maaf saya tengok saya punya gambar clear. Of course saya tengok saya punya clear. Okay, I am learning from Tuan Nas how to explain usahawan BBNU. Yes, bagus Puan Zamzam. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan macam Puan Nur Zamzam ni dia accountant. Pengalaman dia dah lama lah, dah lebih 10 tahun ke berapa tahun, belas tahun dia buat account. Isu dia kebanyakan ramai orang adalah mereka rasa tentang accounting ni something yang sangat susah nak belajar. Pada saya tak susah. It's just that you kena cari guru yang betul dan cara penjelasan yang betul. Maksudnya penjelasan tu jangan terlalu complicated, kena relate dengan apa yang orang buat. So saya memang akan bagi pemahaman yang mudah. That's why saya excited nak buat kelas esok. Macam Puan Nura akan datang, Puan Auna Hayat dia kata akan datang esok. So ini semua batch-batch supplier yang kali ini akan dapat peluang untuk hadir ke kelas cost analysis dengan cash flow. Account ni tak susah sebenarnya. Account tak susah, dia lebih kepada matematik sebenarnya. Konsep dia matematik. Kalau ikutkan sebenarnya memang susah lah. Tu sebab degree accounting antara degree yang paling susah nak lulus. Tapi
Kalau ada orang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Okay, insyaAllah Puan Nur Zamzam, Puan Samawati, so insyaAllah ada rezeki boleh datanglah kelas live dengan saya. Sebab dekat sini saya tak boleh ajar secara Nombor 4. Nombor 3 majin. Nombor 4. Nombor 4 paling kelakar sekali. Nombor 4 paling kelakar. Saya nak sebut pun saya kelakar kat dia. Nombor 4. Nombor 4 ni adalah perkataan yang ramai orang sebut tapi dia tak tahu dia buat ke tak. Dia tak tahu macam mana nak buat. Dia sebut tapi dia tak tahu dia buat apa. Okay, apa benda tu? Nombor 4 adalah perkataan ni. Tulis situ. Cost control. Cost control. Tiba-tiba kau cakap, tak kelakar pun perkataan cost control. Dengar dulu. Dia ada kelakar ni kat sini. Okay, bila saya cakap cost control ni agak kelakar ataupun lucu ataupun menghiburkan adalah ramai business owner dia cakap dia nak buat cost control measure ataupun dia nak buat aktiviti mengawal. Soalannya adalah cost control ni, bila orang cakap cost control, apa benda yang nak control kalau you tak tahu cost you berapa? Isu kebanyakan business owner dia nak buat cost control tapi costing dia pun dia tak tahu. Rasa macam kelakar tak benda tu? Rasa macam logik tak? Ada orang dia nak buat cost control tapi cost dia tak tahu berapa. So dia control apa? You are controlling something that you don't even know what you are controlling. That's the English word. I can play with the English jargon very easily, but I'm not sure whether you guys can understand it when I speak totally in English language. Wow, tak adalah poyo je nak bagi punchline, nak bagi kau bangun sikit pagi ni. Bangun, cek bahasa Inggeris. Cost control. The word cost control dalam bahasa Melayu adalah mengawal kos. Tapi ada orang dia kata dia nak buat cost control tapi cost pun dia tak tahu berapa, apa benda yang dia nak control dia. Sama macam ni lah. Contoh dia macam ni Kita ada anak. Mungkin ada antara anda yang dah ada anak, alhamdulillah. Anda nak kontrol anak anda. Tapi anda pun tak tahu anda kontrol anak anda ni nak kontrol apa. Anak mungkin dia suka main. Anak suka main. Suka main. Tapi anak ni suka main. You tahu tak dia main apa yang menyebabkan yang you nak kontrol dia daripada main benda tu? Contoh, anak ni suka main, suka berlari-lari. Contoh ni cerita pasal penjagaan keluarga pula ni. Anak tu suka berlari-lari. You kata nak kontrol dia. Dia ni suka lari lah, saya nak kontrol dia. Tapi bukan lari tu bagus ke? Daripada anak tu main handphone, tengok TV, baik dia berlari ya. Dia menguatkan otot dia, meningkatkan dia punya apa? Orang panggil neuron apa? Ada satu perkataan tu, saya pun tak pasti. Sama tak macam cash apungan? Cash apungan tu apa? Cash float. Oh, cash float, cash apungan. Wow, gempak gila Puan Samawati. Apungan tu, cash float. Tu dia Puan Aun Ahyat. Kadang-kadang janji nak kontrol tapi selalu je tipu diri sendiri sebab tak tahu nak kontrol apa. Yes, that's the word. Sama juga macam you ada anak. Kenapa you nak kontrol benda yang you sendiri rasa macam you sendiri tak faham apa benda nak dikontrolkan tu. Okay, tu namanya cost control. Nombor 4. Okay, nombor 5 last. Nombor 5 last. Okay, ini penting Ini adalah segala benda tentang cost accounting. Kenapa kena buat cost accounting? Ayat apungan Saya pernah buat ayat apungan cash flow. Lama dah saya tak sebut perkataan apungan. Okay, nombor 5 last. Tulis itu 5. Tulis 5 last. Korang okey ke tak ni? Topik ni okey ke tidak? Boleh saya teruskan last nombor 5 ni. Tulis situ 5. Kalau okey tulis situ 5 last. 5 last. Last 5 atau 5 last. Okey, nombor 5. Nombor 5 tuan-tuan dan puan-puan adalah konsep ni tolong tulis. Saya nak anda tulis dekat ruangan komen. Ini konsep paling penting. Kalau apa saja you belajar pagi ni untuk sesi bangun, ini benda dia punya core dia. Okay, core dia kepada apa saja yang saya share pada pagi ni dan apa saja yang saya akan share di sesi Cost Analysis Mastery esok. Saya akan share Cost Analysis Mastery esok tentang, tulis ni, apa saja you buat dalam bisnes, belanja sikit tapi jana lebih banyak. Spend less and get more. Bukan to get more. Spend less and get more. Dalam bahasa Melayunya adalah belanja sikit tapi jana lebih banyak. Belanja sikit tapi jana lebih banyak. Okay, apa maksud dia tu tuan-tuan dan puan-puan? Bila anda buat bisnes, kalau anda pandai
manage costing anda, anda tahu cost anda berapa, anda tahu anda punya pricing berapa, anda tahu anda punya margin, anda pandai control cost, anda akan pastikan anda belanja sikit tapi anda maksud dia tu. Ingat tadi saya sebut, tahu costing dulu baru set harga. So bila anda tahu costing anda berapa, anda akan set harga tu yang betul. So bila harga tu betul, harga tu berbaloi untuk anda jual servis ataupun produk anda, barulah anda akan dapat belanja sikit jana lebih banyak. Ada orang dia belanja sedikit jana pun sikit sebab pricing dia rendah. Tapi ada orang belanja banyak, dapat pula sikit, terbalik. Belanja banyak dapat sikit sebab kos tinggi. Dia macam ni kos ni dia boleh turun naik, pricing pun boleh turun naik. Isu dia adalah macam mana nak dapat margin tu besar. Belanja sikit dapat lebih banyak. Ini adalah dia punya cabaran bila you buat bisnes. Dan setiap orang kena faham konsep ni Kita nak gap antara cost dengan pricing ni sentiasa besar. Okey, faham ke faham? So, contoh ada orang kalau cost tinggi, dia tak boleh naik harga. Dia kena maintain. So, dia akan ada isu dia kena jual lagi banyak, dia kena main volume. Ada orang dia tak main volume, ada orang dia main margin. Tak boleh jual banyak tapi dah boleh untung. Ada orang pula paling menakutkan, tengok saya, ini sales, ini price, ini cost. Ada orang dia macam ni, rapat sangat, margin dia sikit betul, nampak macam senipis kulit bawang tu nampak. Cerita pasal bawang tadi. Dan yang paling menakutkan apa yang akan berlaku tuan-tuan dan puan-puan, ada orang cost lagi tinggi daripada pricing. Dan jangan cakap dengan saya tak ada orang macam tu. Ada. Dan saya dah jumpa dah orang macam tu. Saya dah based on berapa tahun saya dah consult klien yang di kalangan Richworks. Yang ini di ideal situation. Ni tak berapa ideal, tapi okey lah daripada tak tahu diri. Ni tak tahu apa jadi. Kenapa cost lagi tinggi daripada pricing? Adakah anda buat bisnes charity? Adakah anda sedang buat badan kebajikan? Atau anda sekadar buat bisnes Tadi Tuan Nur Isam ada sebut dekat grup nak urus bisnes, dia kata buang staff tak produktif. Yes, that's another thing. Sebab ada orang, patutnya staff dia menyumbang kepada jualan. Tapi kalau staff ni, kos staff makin tinggi tapi jualan tak naik. Faham tak? Okay, contoh dulu kita buat bisnes seorang-seorang, so gaji kita rendah, kita seorang. Tapi lama-lama kita hire lagi ramai staff, sepatutnya benda ni naik sekali, betul? Tapi problemnya adalah contoh saya bagi satu contoh dulu awak jual seorang, okey, awak dapatlah macam ni. So kalau awak hire seorang, patutnya sales pun lagi tinggi. Tapi ada orang dia hire sales dia biasa je. Lagi satu, dia hire lagi, sales pun biasa lagi, mungkin naik sikit. Tapi lama-lama asyik hire je tapi sales tak naik. Faham? Itu yang kata Tuan Nur Hisam tadi tu. Kadang-kadang kita kena tengok, adakah cara kita hire staff tu betul atau tidak. Adakah staff itu menyumbang kepada apa yang sepatutnya berlaku. So anda kena fikirkan benda ni. Anda kena betul-betul fikirkan benda ni. Ini bukan benda main-main Ini benda-benda yang sangat serius. So saya betul-betul excited nak run kelas ni esok. Saya punya konsep untuk run kelas ni makin hari makin macam ni saya makin mengajar dengan penuh praktikal lah. Itu kepakaran saya lah. Saya rasa sebab saya dah run kelas ni, saya run kelas ni sejak April 2018. Dah hampir 2 tahun saya run kelas ni. So saya rasa saya dah run kelas ni makin lama, saya makin dah faham dah. Saya dah rasa macam enjoy. Ini antara kelas yang saya sangat enjoy run. Mungkin ada yang pernah pergi kelas Smart Cash Flow, mungkin ada yang dah pernah pergi. Tapi saya sangat suka run kelas ni. Kelas Cash Flow ni saya dah macam autopilot dah kadang-kadang. Saya dah macam enjoy, macam relax sebab saya dah biasa, dah terlalu biasa sangat run kelas ni. So saya dah macam tahu dah macam mana nak adjust. Tapi kelas ni saya sentiasa macam kena sentiasa alert. Sebab ada banyak benda yang saya masih lagi nak tahu. Banyak bisnes lagi saya nak kaji. Bagi mereka yang hadir esok, bersedialah sebab anda, okey, saya bagi tips kalau anda hadir kelas cost analysis mastery ni esok, kita akan buat dekat office kami di Richworks esok. Apa saya nak buat adalah
Anak anda ready adalah bukan saya nak buat, saya nak anda buat adalah bila anda hadir kelas yang melibatkan kelas saya, datang dengan hati terbuka, datang dengan minda yang positif, datang dengan niat untuk belajar, bukan pasal bisnes kita je. Kita nak belajar bisnes orang lain juga. Sebab dalam kelas cost analysis tu, apa yang saya buat adalah saya nak semua orang fikirkan tentang kos orang lain. Kalau anda macam duduk di tempat orang lain, contoh saya bagi contoh. Macam esok Puan Auna Hayat dengan Puan Nora dia akan datang. Puan Nora buat F&B, Puan Auna Hayat ni melibatkan fashion tak silap saya, ada butik katanya. Anda jangan datang sebagai orang yang hanya untuk buat bisnes tu je. Anda kena ada topi, pakai topi yang anda nak belajar tentang bisnes orang lain juga. Anda kena faham yang anda mungkin nak buat servis, anda kena buka minda yang anda pun run bisnes lain. So kalau anda buka minda macam tu, dia akan lagi senang pembelajaran dia. Dia jangan terlalu tertumpu dekat you punya bisnes saja. So ini pesanan untuk mereka yang berminat untuk hadir kelas Cost Analysis Mastery ini. Sebab anda akan belajar tentang kos orang lain juga. Of course, esok adalah benda saya akan set konteks. Kena ada rahsia, jangan share dengan orang. Tapi benda tu baguslah, sebab dia akan bantu anda untuk grip banyak benda lah esok. So kita tunggu esok macam mana. Yang saya rasa dia akan sangat membantu ramai orang esok. Dan saya sangat excited lah run kelas esok. Okay? Okay, boleh? Bukan sangat excited nak tahu bagaimana orang buat sales pada orang. Itu sebahagian. Saya bagaimana orang buat costing juga. Itu penting. Core dia costing lah. Okay? So boleh? So kelas ni esok saya akan buat lusa saya akan buat. Jika boleh daftar, siapa tak pernah daftar lagi, sempat lagi, kita ada kekosongan lagi saya dengar. Ini skala kecil lah, kita tak buat skala besar kali ni. So okey je, anda boleh hadir esok. Boleh apply dengan anda punya, kalau anda adalah Spire, anda boleh try tanya dengan Spire punya KE. Kalau anda adalah Titan, boleh tanya dengan Cam. Just datanglah esok. Saya akan bantu anda untuk memudahkan pembelajaran tentang costing dengan cash flow. Okey. Untuk Puan Nur Zamzam, Puan Salmawati, lain kali boleh datang kelas saya. So okey, itulah yang esok kita akan run. Kita akan buat yang terbaik. So pastikan bawa kalkulator, pastikan bawa diri, bawa pen, kertas. Kita ada bagi workbook, jangan risau, kita ada workbook. So tak ada masalah tentang tu, kita ada workbook. Siapa yang datang kelas kos dapat kos, cash flow dapat cash flow. Esok kita akan ni. Dan kita juga ada bagi template Excel percuma, sebahagian daripada package. Okey? Boleh? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih untuk sesi bangun. Salam Jumaat. Jangan lupa bersedekah pagi ni, insya-Allah. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya. Saya doakan anda sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan saya doakan anda sentiasa terus belajar bersama Richards. Okey? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Assalamualaikum.